Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustada'afin fi Filastin wa ahla Gaza khassah. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Surau, Al-Hamra dan seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita akan menyambung kembali perbincangan kita daripada buku Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah pada bab 274. Setakat hari ini tuan-tuan, update Palestin. Berapa ramai yang dah meninggal dunia? 11,000 sekurang-kurangnya. Sebahagian kata dah lebih 12,000 dah sebenarnya. Macam reporter yang kat sana kan, ada seorang reporter Indonesia tu, dia kata mungkin dah lebih 12,000 lah. Banyak je 12,000 ni, Allah, ramai. Dulu kita dengar 1,200 pun kita rasa macam ramai orang meninggal, 1,200 dah. Ingat lagi masa seminggu ataupun 2 minggu selepas daripada 7 Oktober, masa tu dah 1,200 lah. Sekarang ni dah 11,000 dah. Dan kita melihat tak ada apa-apa tindakan pun, melainkan kecaman demi kecaman semata-mata lah yang kita dapat lakukan ataupun yang pemimpin-pemimpin Islam dapat lakukan. OIC dah bersidang dan tak melakukan apa-apa, tak ada dapat apa-apa penyelesaian pun. Mereka cuma kata kita semua bersetuju bahawa ini adalah benda yang teruk. Memanglah kita setuju lah, lama dah kita setuju bahawa ini adalah genocide. Tapi masalahnya apa dia yang mereka lakukan kan untuk berhentikan benda ni? Ada sebahagian yang mencadangkan untuk menghentikan hubungan dengan US dan Israel. Tapi ada negeri-negeri yang tak bersetuju. Ada negara yang tak bersetuju tuan-tuan. Tapi tak diberitahu lah. Setakat saya cek semalam, dia tak bagi tahu mana negara yang tak bersetuju untuk hentikan hubungan diplomatik dengan US. Sebab Israel ni dia kuat dengan adanya sokongan daripada Amerika Syarikat. Jadi sedihlah kita. Orang Islam punyalah ramai tuan-tuan, bukan sikit. Negara Islam punyalah banyak, bukan sedikit, bukan dua. Berpuluh-puluh negara Islam. Dekat Arab sahaja tu lebih berapa tu? 20 ke 30 negara Arab sahaja. Tapi sayangnya tak ada apa-apa yang kita dapat lakukan. Sedih betul lah.
Ni memang kita ni macam apa nama? Nabi kata macam buih di lautan kan. Banyak jumlahnya banyak tapi tak mampu melakukan apa-apa. Berbeza kita dengan para sahabat yang jumlahnya sedikit tapi mereka ni tahap keberanian mereka melangkaui segala-galanya. Tak ada masalah pun pergi perang dengan Rom. Seolah-olah macam Malaysia pergi perang dengan US lah. Kalau Arab zaman Nabi tu pergi perang dengan Rom, seolah-olah macam Malaysia pergi perang dengan US. Satu kuasa yang besar dengan satu negara kecil yang tak ramai orang, tiba sanggup pergi perang dengan ni. Punya hebatnya iman para sahabat. Jadi mudah-mudahan Allah angkatlah segala apa yang berlaku di Palestin, dan mudah-mudahan paling tidaklah tuan-tuan, ni paling sekurang-kurangnya kita boleh melihat ramai orang yang masuk Islam atas peristiwa ni. Ramai, alhamdulillah. Ada seorang tu Megan Rice, dia yang mulakan bacaan Al-Quran, membaca apa nama, bila dia kagum dengan apa yang dia, iman ataupun hebatnya, sabarnya orang-orang Palestin ni, orang Gaza. Jadi dia mula berminat nak mengetahui tentang Islam, maka dia baca Al-Quran. Bila dia baca Al-Quran dan dia jumpa macam-macam keajaiban. Tengoklah, Big Bang ni rupanya lama dah sebut dalam Al-Quran. Kan? Dalam Al-Quran ada sebut pasal Big Bang, pasal apa nama, development of fetus, janin. Pembentukan janin macam mana. Al-Quran lama dah sebut. Jadi dia kagum, lala masuk Islam. Masuk Islam terus. Alhamdulillah, at least adalah seseorang, adanya sebahagian manusia yang Allah beri mereka hidayah apabila berlakunya peristiwa ini. Maka itulah soalan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Ada tak bertambah keimanan kita apabila berlaku peristiwa Gaza ni? Pembantaian kepada, genocide kepada orang Palestin. Bertambah tak iman kita? Sama je, relax aja. Tak ada apa-apa penambahan lah. Tak ada apa-apa menjadikan kita ni lebih bersemangat nak bangun tahajud ke, ataupun doa ni kita tengok video sampai nangis-nangis kan, kita doa ke apa ke, bertambah keimanan. Maka biasa je, tak ada tambah iman pun, relax aja. Sama juga, scroll je macam tu juga dalam Facebook ni. Tak best lah ni, scroll. Adakah sama saja? Jadi ini soalan yang perlu kita tanya. Okey, bab 274, bab an-nakhilatu minad du'a. Di antara doa-doa yang terbaik. Macam mana nak dapat doa yang terbaik? Dalam satu ni bukan hadis, yang ni kita panggil dia sebagai asar ataupun perkataan para sahabat. An Abdurrahman bin Yazid qal kana Rabi'u ya'ti Alqamah yawm al-jum'ah fa idza lam akun thammata arsalu ilayya faja'a marratan wa lastu thamma falaqiyani Alqamah wa qala li alam tara ma ja'a bihi Rabi' qala alam tara akthara ma yad'u an-nas wa ma aqalla ijabatuhum wa dhalika anna Allah 'azza wa jalla la yaqbalu illa an-nakhilata min ad-du'a. Qultu awalaysa qad qala dhalika Abdullah? Qal wa ma qala? Qala Abdullah la yasma'u Allah min musmi' wala min mura'in wala la'ib illa da'in da'a yathbutu min qalbi. Qala fadhakara Alqamah qala na'am. Sahihul isnad. Kata Abdurrahman bin Yazid, dia kata Ar-Rabi' ini selalu pergi berjumpa dengan Alqamah setiap hari Jumaat. Dan setiap kali kalau aku tak ada kat situ, mereka akan hantar tanya pasal aku. Ada sekali Alqamah datang dan aku tak ada kat situ. Lalu Alqamah berjumpa dengan aku dan berkata, tidakkah engkau tahu apa yang Ar-Rabi' kata? Dia berkata, tidakkah kau melihat berapa ramai manusia yang berdoa tetapi ramai yang tak diterima doanya? Ini kerana Allah Azza wa Jal, yang maha mulia lagi maha tinggi, Allah hanya menerima an-nakhilah minad doa, doa yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik.
Aku, Abdul Rahman berkata, perawi hadis ni, bukankah Abdullah bin Mas'ud pun cakap macam tu? Al-Qamah berkata, apa yang dia kata? Lalu Abdul Rahman mengatakan, yang Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ni berkata, Allah tidak mendengar kepada seseorang yang mahu orang lain mendengar. Maksudnya dia berdoa, dia nak orang dengar, menunjuk-nunjuk doa tersebut. Kadang-kadang kan ada orang ni, bila depan manusia dia punya doa menangis-nangis dengan suara yang pecah-pecah kan. Sekali bila doa sendiri tak ada pun macam tu. Pendek aja doa dia. Tak doa macam tu pun. Apabila berseorangan. Bila di hadapan manusia dia punya doa dia cukup syahdu lah. Wallahu'alam, kita tak tahu siapa kan. Tapi ada manusia yang memang ada sifat riak. Dia nak menunjuk-nunjuk kepada manusia, dia buat hanya di hadapan manusia. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, wala min mura. Tidak juga, Allah tidak mendengar daripada orang yang menunjuk-nunjuk, yang riak lah, yang saja nak menunjuk-nunjuk kehebatan dia. Wala la'ib, dan juga tidak, Allah tidak mendengar orang yang main-main. Maksudnya dia doa tu, kepala dia tak fikir pun tentang doa. Dia sekadar sebut. Ini satu perkara yang kita kena fahami, tuan-tuan. Bila kita berdoa, doa dalam bahasa Arab, kita tak faham kan? Ini jadi masalah. Macam mana Allah nak terima? Kan? Betul tak? Tiba-tiba kita datang pergi jumpa YB, kita pun bawa YB, saya nak baca sesuatu ni. Kita membaca dalam bahasa India. Apa benda yang awak minta tu? Saya pun tak tahu, saya baca je lah. Tapi inilah yang saya nak minta. Kan takkan YB tu nak terima walaupun dia faham. Tapi kau minta kan tak tahu apa kan? Saya pun tak tahu apa saya minta, tapi saya rasa ni okey lah kot. Saya pun dapat daripada orang. Jadi kan pelik. Maka sebab itulah apabila kita meminta kepada Allah, kita kena tahu apa yang kita minta. Tak ada masalah lah imam doa apa semua kan, kita amin. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa untuk kita doa sendiri. Yang mana doa dalam bahasa yang kita faham. Jadi paling utama, paling bagus, mana doa yang kita dah hafal, cari maksud. Apa maksud dia? Paling-paling tidak bila kita doa ni, kadang-kadang kan ada setengah doa, kita faham sebahagian perkataan. Contoh apa? Doa paling biasalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Paling tidak kena tahu apa dia maksud hasanah. Rabbana atina fid dunya. Dunia kita dah tahu dah apa maknanya. Dunia hasanah. Di dunia ni aku minta hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Baik juga kiamat nanti, hari akhirat nanti. Wa qina adzabannar. Jauhkan aku daripada adzabannar, azab neraka. At least kena tahu sikit-sikit apa maksud. Bila kita minta pada Allah tu, bukan kita minta kosong. Mengetahui apa yang kita doakan. Begitu juga dalam doa-doa di dalam solat. Takkan kita lama-lama kita solat ni. Berapa lama dah haji semayang? Lama dah. Kami etok start semayang dulu umur 6 tahun. Bapak dah suruh dah. Kini etok umur dah 66. Masuk 60 tahun dah solat. Tahu sih apa maksud Rabbi ghfirli? Yalah payah juga tu. Jadi pening jugalah. Sayang tuan-tuan. 60 tahun solat tak tahu maksud apa yang disebut dalam solat. Maka kena belajar. Ambil. Sekarang ni tak susah tuan-tuan. Cari aja Google maksud bacaan waktu sujud. Maksud bacaan doa iftitah. Google aja. Tak reti pun minta anak ke apa, cari, print. Jadi kita hafal. Setiap kali kita baca, kita tengok juga maksud. Maka kita akan dapat apa yang kita minta tu. Barulah lebih ada feeling kita kata. Betul-betul nakhilah. Yang the best of supplication. Doa yang terbaik. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, illa da'in da'a yathbutu min qalbi. Allah tidak menerima, Allah tidak mendengar, melainkan seseorang yang berdoa yang datang daripada hatinya, daripada jantungnya. Maksudnya memang sungguh-sungguh dia meminta tentang perkara tersebut. Qal, lalu kata, dia berkata, fadzakara Al-Qamah. Al-Qamah dah ingat tak pasal benda ni? Ya, dia tahu pasal benda ni. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima doa yang terbaik. Mana-mana yang dilakukan dalam keadaan menunjuk kepada manusia, walaupun hebat di mata manusia, dia akan
sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana orang munafik. Allah kata orang munafik ni macam ni. Apa dalam surah munafik ni? Sekejap tuan-tuan. Saya boleh lupa pula. Wa idza surah Al-Munafiqun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Orang munafik ni apabila kau melihat mereka, engkau akan takjub dengan badan mereka. Oh, nampak dia ni macam hebat daripada segi cara dia punya, kita panggil apa, kaliber dia nampak berkaliber. Hebat. Tengok macam pakaian dia cantik, ataupun mungkin orang yang bersukan ke, nampak macam ada kaliber lah, nampak dia ni memang bagus dia jadi pemimpin ke apa kan. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bercakap, engkau dengar apa yang dia cakap. Maksudnya orang ni pandai bercakap, peminato. Akan tetapi mereka ni hanyalah seperti kayu-kayu yang disandarkan, yang bila-bila masa je boleh jatuh. Ni kita sebut apa, kalau orang sekarang ni bagi perumpamaan game politik lah. Cakap tak suka bikin. Cakap memang gebang hebat, sembang kemas. Tetapi bila dah menjadi pemimpin, hilang terus dah segala janji. Habis dah segala-gala apa benda yang dijanjikan. Ni sifat munafik. Bukanlah kita kata orang politik kita ni munafik, tak. Tapi adanya sifat kemunafikan apabila mereka tidak melaksanakan apa yang mereka janjikan. Dan orang dengar hebat percakapan dia. Perkara ini Allah lagilah tak ingin. Bila seorang itu bercakap di hadapan manusia, dia doa apa semua, orang semua dengar, nampak hebat. Tetapi rupanya dalam hatinya ada riak, ada nak menunjuk-nunjuk. Dia nakkan orang mendengar apa yang dia sebutkan. Semata-mata tu bukanlah dia doa bersendirian. Ini amat berbeza dengan ulama salaf, tuan-tuan. Ulama salaf dulu ada satu ketika, saya ingat dengan satu cerita ni. Muhammad bin Al-Munkadir, dia ni, Imam Malik kata, kalau aku ada dalam keadaan tak selesa, aku rasa ada macam kurang iman ke apa, maka aku akan pergi kat Muhammad bin Al-Munkadir. Bila aku datang ni, mesti aku dapat kebaikan dari dia. Walaupun tak cakap dengan dia. Tengok dia ni bagus. So pergi kat dia, tengok je mesti dia ni ada kebaikan yang diberi pada aku. Kata Imam Malik. Imam Malik ni siapa? Imam kepada mazhab Maliki. Muhammad bin Al-Munkadir ni pula ada cerita. Kita sangka dia ni dah cukup hebat tak? Tapi dia cakap ada satu ketika aku pergi dekat Masjidil Haram. Sekejap. Kat Masjid Nabawi. Muhammad Al-Munkadir lah kat Masjid Nabawi. Jadi aku pergi, aku duduk dekat satu tempat tu. Lepas tu aku tengok ada seorang, waktu tu kemarau. Dalam keadaan kemarau. Dan orang dah buat solat istisqa dah. Dah doa solat untuk minta hujan. Minta hujan apa semua. Tak juga turun hujan. Tiba-tiba satu ketika tu dia nampak ada seorang lelaki ni masuk, duduk, dia solat. Lepas tu dia pun berdoa. Ya Allah, aku bersumpah demi engkau, kau kena turunkan hujan sekarang juga. Hebat tak? Demi engkau, turun hujan sekarang juga. Jadi, tak lama lepas tu terus dengar bunyi guntur, bunyi peti. Memang turun hujan waktu tu juga. Jadi Muhammad bin Al-Munkadir terkejut, tengok, lain macam orang ni. Hebat ni. Jadi dia pun duduk, dia tunggu, dia melihat kepada lelaki ni, dia tengok lelaki ni, kemudian bila hujan turunnya, dia pun cakap, siapalah aku, melainkan aku hanyalah hamba-Mu. Jadi dia pun duduk solat apa semua malam. Lepas tu balik, subuh dia balik. Dia masuk dia qiyamul lail dekat Masjid Nabi. Balik. Jadi 3 malam macam tu keadaan dia. Maka dia pun ikut lelaki ni balik ke rumah. Dia tengok rupanya lelaki ni kerja sebagai tukang kasut. Tukang kayu, tukang kasut. Tukang kasut tak silap saya. Tukang kasut. Dia pun balik, dia ikut lelaki ni, tengok rupanya lelaki ni bertugas kerja je tukang kasut. Jadi dia pun datang lah. Dia pergi, dia berjumpa dengan lelaki ni lepas 3 hari. Dia cakap, aku nak tanya dengan kau pasal doa kau ni. Aku tengok kau ni doa yang makbul. Bermula lelaki tu layan dia dengan baik. Datang-datang, masuk apa semua, masuk kedai apa semua kan. Di sini ada kasut nak repair ke apa semua. Sekali tiba-tiba bila Muhammad bin Al-Munkadir tanya pasal benda ni, terus lelaki tu marah.
Marah terus dia. Kau siapa ni? Kau pergi keluar. Dia halau terus. Si ulama ni, si alim ni keluar dari tempat tu. Maka dia pun keluar. Jadi, bila esoknya dia tengok lelaki tersebut dah tak ada dah dekat tempat yang biasa dia duduk. Yang dia tengok 3 hari tu. Dia pun pelik. Lalu dia pun pergi ke rumah si lelaki tu. Bila pergi ke rumah lelaki tu, dia pun tanya, mana si lelaki ni? Tak jumpa. Yang dia jumpa dengan jiran. Jiran dia pun cakap, apa benda yang kau buat ni? Sampai tahap dia terus pindah. Dia terus pindah daripada tempat tersebut. Daripada rumah dia. Dia pun pelik. Rupanya si lelaki ni apa dia? Menjaga ikhlas. Dia tak nak orang tahu bahawa doa dia mustajab. Ni betul-betul orang yang menjaga niat. Yang berdoa hanya kerana Allah, tak nak orang lain dengar. Orang lain dengar doa dia, dah tahu pula doa dia mustajab, marah dia. Kita pula vele doa. Bayar. Saya nak pergi Masjidil Haram ni, boleh. Inilah upah doa untuk saya. Nanti saya buat umrah, saya doa sekali untuk haji. Satu doa RM50 je. Masya Allah. Siap kumpul duit untuk minta doa. Apa nama? Untuk doakan orang lain. Kan? Kalau siapa yang pergi Masjidil Haram kan ada tiba ada Pak Arab. Kalau siapa-siapa yang pernah kena lah, tangkap apa semua, dibawa pergi depan Kaabah tu, dia pun doa panjang tu semua. Sekali dia pun minta bayar kan. Tak duit. Mana-mana yang pernah kena lah. Nampak tak? Kalau betul-betul kita ni menjaga niat, rupanya orang yang memang menjaga niat ni, memang doa mereka makbul. Dan mereka ni tak diketahui. Sebab mereka tak nak orang lain tahu tentang mereka. Dia tak nak berdoa di hadapan, di khalayak manusia. Dia simpan doa dia hanya merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Bab yang seterusnya, bab 275, bab liya'zimid du'a fa innallaha la mukrihalah. Hendaklah seseorang itu sungguh-sungguh berdoa. Kerana Allah ni tidak boleh dipaksa. Jadi dia mintalah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza da'a ahadukum fala yaqul in syi'ta wal ya'zimil mas'alah wal yu'azzimir raghbah fa inna Allah la ya'zumu alaihi syai'un a'ta." Kata Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu berdoa, janganlah dia kata in syi'ta. Maksudnya, ya Allah, kalau berilah aku begini-begini, kalau kau nak, kalau kau suka. Kalau sudi, ya Allah, kalau sudi bagilah aku ni. Tak boleh tuan-tuan. Kita ingat kadang-kadang kan, yang ni kita kata bahasa, berbudi bahasa kan. Dengan manusia kita minta macam tu. Kalau tak keberatan, bolehlah bagi sumbangan. Kan? Kadang-kadang ni kan bahasa lemah lembut. Dengan Allah tidak. Dengan Allah kita minta dia merintih, menangis sungguh-sungguh. Allah tak nak kita berdoa, minta kalau sudi. Tak boleh. Jangan berdoa in syi'ta. Tak boleh. Wal ya'zimil mas'alah. Sungguh-sungguh berdoa, minta sungguh-sungguh. Dan dia kena membesarkan harapan dia. Sungguh-sungguh berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah ni tidak ada benda yang terlalu besar bagi dia untuk memberikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Kalau dia nak, kalau Allah ingin memberikan sesuatu kepada seorang, maka Allah akan beri. Hadis yang seterusnya lebih kurang juga daripada Anas bin Malik. Dia kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza da'a ahadukum falyazim fid du'a wa la yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini fa innallaha la mustakrih lah." Anas kata bahawa Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kamu berdoa, hendaklah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan janganlah berkata, ya Allah, kalau kau sudi, bagilah aku ni. Kerana Allah tidak boleh dipaksa untuk memberikan apa yang dia tak kehendaki, maka Allah tak akan memberikan. Satu antara doa Nabi doa apa? Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalang apa yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana'at.
dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau halak. Wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Tidak bergunalah mana-mana kekayaan daripada engkau lah kekayaan. Ni translation mudah dia. Jadi doa Nabi meletakkan Allah ni segala-galanya. Kalau Allah nak beri, Allah boleh beri kepada sesiapa yang dia kehendaki. Berapa ramai manusia yang kita lihat macam pelik, tiba-tiba dia mendapat rezeki yang banyak. Padahal dia ni dulu, Allah, aku kenal dia ni, jahat dulu kat sekolah ni. Teruk belajar ni, tiba-tiba kaya sungguh. Ya, kalau Allah nak beri kepada sesiapa yang Allah inginkan, Allah akan berikan. Dan tak ada perkara yang terlalu besar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat kepada doa yang kadang-kadang kita tak sangka. Contoh, Nabi Zakaria. Saya suka kalau sebut pasal doa ni, sebut pasal Nabi Zakaria. Dalam surah Maryam, ada merakamkan bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Maryam 19. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, meminta apa tuan-tuan? Minta anak, minta zuriat. Pada usia berapa? Tua lah. Paling-paling tidak sebagai ulama kata umur dia dah 80, 90. Pakcik nak tambah, Haji nak tambah anak lagi. Anak kecil. Baby. Kan? Rasa macam malu kalau orang tanya. Tiba-tiba, nak, saya rasa nak ada anak lagi ni sebenarnya. Malu nak sebut kan. Tak, macam bayangkan Nabi Zakaria pada umur yang dah lanjut, tapi Nabi Zakaria meminta perkara ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana cara Nabi Zakaria minta ni, kita boleh tengok. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Sewaktu dia memohon, meminta, menyeru kepada Tuhannya dengan seruan yang rendah, yang perlahan. Yang pertama, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang rendah. Ni satu benda yang perlu kita fahami dalam doa. Doa bukannya menjerit-jerit. Apa dia? Adab berdoa dengan Allah. Allah Sami', maha mendengar. Alim, maha mengetahui. Bima fi sudur, kan? Allah tahu apa ada dalam hati kita. Allah maha mendengar. Maka tak perlulah ya Allah gitu kan. Kadang-kadang doa kat masjid pun, tapi sekuat-kuatnya doa ni kan. Dia kalau kita dalam distress, contohnya macam orang Palestin, rumah dia kena bom apa semua, dan tiba-tiba dia menjerit kepada Allah. Ini kita faham lah, tak ada masalah. Tapi dalam keadaan yang biasa, tiba-tiba kita nak doa menjerit-jerit ni, ataupun suara yang terlalu kuat, maka ini perkara yang tidak disyariatkan dalam Islam. Dan kalau kita ada benda yang kita sungguh-sungguh nak minta pada Allah, doanya dengan suara yang rendah, yang perlahan, yang kita dengar bukanlah terlalu rendah ataupun kita sebut dalam hati, tidak. Kita sebut di mulut, tapi bukan dengan suara yang kuat. Apa doa Nabi Zakaria? Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulang belakang aku ni dah sakit dah tua dah apa nama? Aku ni dah dalam usia yang tua. Washta'ala ar-ra'su shayba, kepala aku ni dah penuh dah dengan uban. Maksudnya memang dah tua sungguhlah, dah beruban habis dah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tak pernah kecewa dalam berdoa pada kau. Aku sesekali tak akan kecewa dalam berdoa pada. Ini satu lagi adab. Dia meminta kepada Allah dengan pengharapan yang sesungguh-sungguhnya. Tak adalah aku rasa Allah tak terima kot doa aku ni. Kadang-kadang kan ada waktu macam tu kan, kita kan, especially macam contoh bila kita tanyakan kepada orang yang banyak melakukan dosa, kenapa tak taubat? Dosa aku banyak sangat. Aku rasa Allah tak terima aku punya taubat. Kadang-kadang orang kan macam tu. Ada sebahagian yang malu nak minta pada Allah. Tak. Bila kita berharap pada Allah, harapan yang sesungguh-sungguhnya, walaupun orang lain kata merepek kau minta. Kan? Bayangkan kalau Nabi Zakaria ni, orang tahu minta anak, usia dah tua lah, umur 90 minta anak. Kalau dekat orang lain, tak ada benda lain yang nak minta. Tak. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara itu adalah tidak mustahil dan mudah bagi Allah. Lepas itu, perkataan lain disebut apa? Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhirah. Sesungguhnya aku risaukan zuriat aku, pengganti aku, selepas daripada kematian aku nanti. Kenapa dia minta zuriat?
Sebab dia tak nampak ada sesiapa yang boleh menggantikan dia sebagai penyeru ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang yang aku tengok yang berpotensi. Maka aku risau siapa nak mengganti tempat aku sebagai Nabi ni, yang nak menyeru orang ke jalan Allah ni, siapa nak ganti? Wa kanat imraati aqira. Manakala isteri aku pula adalah orang yang mandul. Isteri aku pula orang mandul. Tuan-tuan bayangkanlah, isteri dalam mandul, dia pula dah tua, minta anak lagi. Hebat tak hebat? Tak ada malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nak meminta sesuatu. Mintalah. Fahabli min ladunka waliya. Maka kurniakanlah kepadaku daripada sisimu seorang pewaris, seorang wali. Zuriat. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Yang akan mewarisi aku dan juga mewarisi daripada keturunan Ya'qub. Ali Ya'qub maksudnya Bani Israel ni lah. Daripada keluarga Nabi Ya'qub. Sebab Nabi Zakaria juga adalah keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka dia kata, yang boleh mewarisi aku. Ini satu lagi cara untuk berdoa, iaitu meletakkan tujuan berdoa. Kenapa kita minta duit yang banyak? Contoh, ya Allah, bagilah aku ni jadi orang kaya. Kenapa minta kaya? Supaya aku boleh banyak lagi membantu saudara-saudara Islam. Letakkan sebab. Ni minta kaya je. Ya Allah, biar aku kaya, ya Allah. Kalau kita ada sebab, saja nak kaya je lah, biar hidup senang je lah maksudnya. Tak. Kita letakkan tujuannya kerana Allah. Sebab apa nak kaya? Supaya dapat membantu. Aku tengok siapa ramai orang yang aku rasa aku boleh bantu, tapi aku tak dapat nak bantu sebab duit aku tak banyak. Jadi Allah, kalau aku duit banyak, aku nak bantu dia orang. Kayakanlah aku. Cantik. Doa macam tu. Minta apa nama? Anak. Supaya belajar pandai. Ya Allah, jadikanlah dia ni belajar pandai supaya dia ni boleh menjadi orang yang manfaat pada masyarakat. Letakkan tujuan kita doa tu apa dia. Ini antara adab berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Last apa? Nabi Zakaria dapatlah. Siapa nama anak Nabi Zakaria? Nabi Yahya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, kami memberi engkau berita gembira tentang seorang anak yang bernama Yahya. Yang nama ni sebelum ni tak pernah ada pun. Dialah orang yang pertama mendapat nama Yahya. Sama dengan nama Nabi Muhammad. Nama yang tak biasa dalam kalangan masyarakat Arab. Tiba-tiba je namanya Ahmad Muhammad. Kan? Bila dah dapat anak, Nabi Zakaria apa jadi? Dia pula terkejut. Qala rabbi anna yakununi ghulam wa kanat imraati aqira. Ya Allah, macam mana aku boleh dapat ulang? Sedangkan isteri aku ni mandul. Wa qad balaghatu minal kibari itiya. Sedangkan aku ni pula dah tua dah. Macam mana boleh dapat anak? Dia sama macam kita bila mendapat rezeki yang kita tak sangka-sangka. Aku menang. Macam mana boleh menang? Kadang-kadang macam tu. Maka begitu jugalah Nabi Zakaria. Jadi ini antara cara berdoa Nabi Zakaria. Berdoa kerana Allah Subhanahu Wa Taala, memintanya adalah disebabkan sesuatu, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Okey, seterusnya bab raf'ul aidi fi du'a, bab mengangkat tangan sewaktu berdoa. An Abi Nu'aim wa huwa Wahab qala ra'aitu ibn Umar wa ibn Zubair yad'uwani yudirani birrahataini 'ala al-wajh. Dhaiful isnad. Okey, hadis ni hadis yang lemah. Kata Abu Nu'aim iaitu Wahab, dia berkata, aku melihat Ibnu Umar dan juga Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar berdoa, kemudian menyapu kedua tangannya ke mukanya. Hadis ni hadis yang lemah. Baik, berkenaan dengan perkara ni tuan-tuan, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sunat untuk menyapu muka selepas berdoa. Iaitu bila kita berdoa, kita hanya mengangkat tangan tapi tak sapu. Sebahagian ulama kata tak ada masalah menggunakan hadis yang lemah ni untuk menyapu muka. Maka sebab itulah lepas doa, sapu
muka. Ada juga sebahagian kan, ataupun kebiasaan kita lah, kita masyarakat Melayu dekat Malaysia ni, kita biasa tengok lepas doa kita pun sapu muka kan. Tapi ada juga sebahagian yang mengatakan tak sunnah untuk sapu muka. Jadi tak sapu muka pun tak jadi masalah. Kalau tuan-tuan ada nampak tiba-tiba ada orang ni doa, dia pun letak tangan. Jangan cakap, kau ni apa ni, doa ni tak betul, sapu kat muka tu, dah turun kat tangan tu. Tak, bukan macam tu doa tuan-tuan bukannya sebab dah turun kat tangan tu jadi kena sapu kat muka, tak. Kalau macam tu kena sapu kat seluruh badan lah kan. Yang tu doa sebelum tidur, Nabi baca 3 kul, kemudian Nabi hembuskan dekat tangan dan Nabi sapu ke seluruh badannya. Yang tu ada Nabi buat. Yang seterusnya, an Aisyah radhiyallahu anha annaha ra'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi yaqul innama ana bashar fala tu'aqibni ayyuma rajulun minal mu'minin azaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fi. Kata Aisyah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengangkat tangannya. Kemudian Nabi berkata, innama ana bashar, aku ni hanyalah seorang manusia. Fala tu'aqibni, maka janganlah engkau azab aku. Mana-mana lelaki daripada kalangan mukminin, mana-mana lelaki beriman yang aku sakitinya ataupun aku bukan apa kita kata menggunakan bahasa yang kasar kepadanya, maka janganlah engkau azab aku, wahai Allah. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa Nabi berdoa dengan mengangkat tangan. Ada tak Nabi berdoa dengan tak mengangkat tangan? Ada waktunya tak perlu nak angkat tangan. Tak semestinya segala doa mesti kena angkat tangan, tak juga. Ada doa yang tak perlu angkat tangan. Bahkan dalam doa kunut, sebahagian berkata tak angkat tangan waktu kunut, maka dia berdiri saja macam tu dengan bacaan. Ada juga. Maka tuan-tuan jangan pelik lah, tiba-tiba ada orang yang tak nak angkat tangan kan. Mungkin dia bermazhab dengan berpendapat dengan pendapat yang sedemikian. Hadis yang seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qadimat Tufail bin Amr ad-Dawsi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna Dawsan qad asat wa abat fad'u Allah 'alayha fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah wa rafa'a yadayhi fa dhanna an-nasu annahu yad'u 'alayhim faqala Allahumma ihbi Dawsan wa'ti bihim. Abu Hurairah berkata, At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, orang daripada suku Daus, dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Bani Daus ni, suku Daus ni, mereka telah menolak dan juga mereka telah bermaksiat. Maksudnya mereka ni tak nak menerima Islam. Maka fad'ullaha 'alaiha, doalah kepada Allah ke atasnya. Okay, doa dalam bahasa Arab dia ada dua. Doa lahu dengan alaih, li dengan ala. Doa ala maksudnya doa ke atas adalah doa yang buruk. Fad'ullaha 'alaihim, ya Allah doalah ke atas mereka. Ya wahai Rasulullah, doalah kepada Allah ke atas mereka. Maksudnya doa buruk untuk mereka. Kalau fad'ullaha lah, doalah kepada Allah untuk mereka, maka ni doa yang baik. Contohnya apa doa yang Imam selalu baca? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana, ya Allah matikanlah untuk kami dengan husnul khatimah, dengan kematian yang baik. Wala takhtim alaina, janganlah kau matikan ke atas kami, jangan kau akhirkan ke atas kami bisu'il khatimah, dengan kematian yang buruk, dengan pengakhiran yang buruk. Jadi dalam bahasa Arab kita kena tengok doa tu untuk li ke untuk ala. Kalau ala ni biasanya doa yang
buruk. Doa li ni doa yang baik. Ni bahasa Arab sikit lah. Jadi si Tufail bin Amr ni dia minta Rasulullah doa ke atas kaum dia. Maksudnya Allah dia doa buruk. Tapi Nabi SAW kemudian menghadap kiblat dan mengangkat tangannya. Dan pada waktu tu orang semua menyangka Nabi akan berdoa ke atas kaum Daus. Tetapi Nabi berdoa, Allahumma di Dausan waqti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada Daus dan juga bawalah mereka kepada Islam. Jadi Nabi berdoa yang baik kepada suku Daus ni. Saya tak pasti mereka ni apa yang jadi. Saya tak ingat. Saya pun lupa nak cek pasal benda ni. Jadi ni yang antara sunnah lain daripada Nabi SAW, iaitu apabila berdoa menghadap ke kiblat. Boleh. Antara kalau tiba-tiba je ada kita rasa nak berdoa kan, tengok kiblat mana, kita pun menghadap ke kiblat dan kemudian kita berdoa. Itu antara cara yang baik. Antara sunnah Nabi SAW. Tapi kalau tak ada kiblat, boleh tak? Boleh juga. Tak ada apa-apa masalah. Okey je. Dia bukanlah menjadi syarat untuk kita doa mesti menghadap kiblat. Angkat tangan pun tidak juga. Contohnya zikir selepas solat kan. Zikir selepas solat kan ada doa yang Nabi ajarkan apa nama tu? Allahumma antas salam wa minkas salam kan. Ya Allah, daripada engkau lah segala kesejahteraan. Engkau lah kesejahteraan, engkau lah yang maha sejahtera, daripada engkau lah kesejahteraan. Kita tak angkat tangan pula kan waktu tu kan. Ataupun doa-doa yang lain. Doa macam apa nama? Doa iftitah kan. Doa iftitah kan kita tak angkat tangan. Kan doa juga. Allah apa nama doa wajah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin kan. Jadi doa-doa tu kan kita tak angkat tangan. Padahal benda tu doa juga. Okey. Ni berkenaan dengan yang terakhir lah insyaAllah. Masuk waktu berapa? Lagi 3 minit. Daripada Anas radhiyallahu an, dia berkata, "Quhiqal matar aman. Faqama ba'dul muslimin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-jum'ah. Faqala ya Rasulullah, quhiqal matar. Wa ajdabatil ard wa halakal mal. Farafa'a yadayhi wa ma yura fis sama' min sahabah. Famadda yadayhi hatta ra'aitu bayada ibtayhi. Yastasqi Allah. Fama sallainahu al-jum'ah hatta ahamma syab al-qarib ad-dari ruju' ila ahli. Fadamat jum'ah. Falamma kanat al-jum'ah allati taliha faqala ya Rasulullah tahaddamat al-buyut wahtabasa ar-rukban fatabassama li sur'ati malali bani Adam wa qala bi yadihi Allahumma hawalaina wa la alaina fatakashshafat 'anil Madinah. Anas bin Malik berkata, satu ketika tu tidak ada hujan selama setahun. Negara Arab mereka hujan berapa kali setahun tuan-tuan? 3 kali, 5 kali. Itu je tuan-tuan. Tapi kalau setahun tak hujan, maka teruk juga. Macam zaman sekarang ni ada okey sikit lah. Sebab mereka dah ada apa nama tu? Sumber air yang dia ambil lah. Macam contohnya kalau air-air yang digunakan untuk mandi kan dia ambil daripada laut. Sebenarnya dia proses sikit kan. Tapi tak boleh buat minum lah air tu. Jadi yang berlaku pada zaman Nabi ni setahun tak hujan. Maka sebahagian orang Islam pergi kepada Nabi SAW pada hari Jumaat. Masa hari Jumaat kan ada nak solat Jumaat. Lalu lelaki ni pun berkata, "Ya Rasulullah, hujan dah lama tak turun. Tanah dah kering. Dan juga harta-harta ni telah hancur." Maksudnya daripada segi binatang ternakan, habis semua banyak yang mati. Disebabkan mereka tak cukup air. Tanaman-tanaman pun tak cukup air, maka mati dah. Banyak yang tak menjadi. Lalu Rasulullah mengangkat tangannya. Nabi angkat tangan dan pada waktu tu tak ada langsung
awan di langit. Tak ada nampak awan langsung dekat langit. Kemudian Nabi mengangkat tangannya tinggi sehingga nampak kedua ketiaknya yang putih. Maksudnya Nabi angkat tinggi. Macam ni sebenarnya solat istisqa Nabi angkat macam ni. Ada macam ni, Nabi angkat macam ni lah sebenarnya. Orang kita pula dia doa masa bila balak-balak tu kan, Allahumma inni a'udzubika minal bala' wal waba' kan. Tiba kita dengar doa, kita pun pusing. Sekarang ni dah lama dah lah saya tak jumpa. Kalau dulu kecil tu saya nampak, kenapa tiba-tiba Pak Imam ni pusing tangan macam ni? Kita pun ikut pusing kan. Sebenarnya Nabi doa waktu istisqa. Waktu minta turun hujan, waktu tu Nabi pusingkan tangan. Waktu tu Nabi pusingkan segalanya. Dah masuk tu? Dah, okey. Kita azan je. La ilaha illallah. Salat Okey. Maka berkaitan dengan Nabi doa tadi, maka Nabi pun berdoa. Dalam sebahagian riwayat menyebutkan Nabi berdoa, Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Dalam riwayat yang lain menyebutkan Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Dan dalam riwayat lain ada disebut Allahumma sqina ghaithan mughithan.
muri'an nafi'an ghaira dar ajilan ghaira ajil. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lebat, yang terus-menerus, yang bermanfaat serta tidak membahayakan, yang datang dengan segera dan tidak tertunda. Ini antara doa Nabi SAW. Tak kisahlah doa yang mana, tapi kita jaranglah. Saya ingat last kita buat, rasanya 5 tahun lepas kot. Ada sekali itu panas yang berpanjangan lama kan. Adalah sekali dulu, saya ingat buat masa kat Sarawak. Nah, tapi dah lama dah lah. Jadi, kemudian, Nabi berterusan berdoa. Maka turunlah hujan yang berterusan sehingga lelaki yang rumahnya dekat, dia pun takut nak balik ke keluarganya sebab lebat sangat hujan. Dan hujan itu berterusan sehingga Jumaat yang seterusnya. Setelah Jumaat yang seterusnya, adalah pula orang yang bertemu dengan Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, rumah dah roboh dah. Sebab hujan lama sangat. Roboh rumah. Kemudian, jalan pun dah tertutup. Dalam riwayat lain sebut, ada tanaman matilah sebablah banyak sangat hujan kan. Dan juga ada binatang yang mati disebabkan banyak sangat hujan, sejuk dan sebagainya. Lalu Nabi SAW pun tersenyum. Nabi tersenyum bagaimana cepatnya anak Adam ni tak sabar, hilang kesabaran. Dia macam hari tu minta sangat hujan, dia dah turun lama pula, komplain pula. Kemudian Nabi pun berdoa, Nabi angkat tangan, Nabi pun kata, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, alihkanlah di sekitar kami, bukan ke atas kami. Dalam riwayat lain ada sebut lagi lah, panjang sikit, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wa dhirab wa manabidis syajar wa butunil awliyah. Ya Allah, turunkanlah dekat tempat yang dataran tinggi, tempat tumbuh pokok di gunung-gunung, bukan ke atas kami. Nabi doa macam tu. Maka hilanglah hujan tersebut daripada Madinah. Ini antara doa Nabi SAW, bagaimana mereka meminta doa, meminta hujan dan terus hujan pada waktu tu. Hebat jugalah bagaimana Nabi SAW berdoa, terus turun hujan pada waktu tu juga. Ini menunjukkan betapa mustajabnya doa Nabi SAW. Di sini juga menunjukkan bahawa boleh untuk kita meminta doa daripada orang yang soleh. Yang ini kita panggil dia sebagai tawassul. Tawassul ni maknanya kita menggunakan perantara. Yang tak ada khilaf, kita boleh tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Ni boleh. Mana-mana kita kenal orang soleh, kita jumpa, Haji tolong doakan saya. Saya tengok Haji ni orang yang baik apa semua, maka tolonglah doakan saya kan. Minta supaya saya ni jadi orang meninggal dalam keadaan beriman ke apa. Boleh. Yang kedua, tawassul yang kedua yang tak ada khilaf, berdoa menggunakan perantara amal soleh. Contohnya bila kita ditimpa musibah, kan? Kita ditimpa musibah, dan masa tu kita tak tahu nak buat macam mana, nak minta keluar daripada musibah tersebut. Lalu kita pun berdoa kepada Allah, ya Allah, dahulu aku pernah melakukan begini-begini. Satu amal soleh aku tak nak cerita pada orang. Aku buat macam ni hanya kerana Engkau, ya Allah. Maka keluarkanlah aku daripada musibah ni. Ataupun kita minta sesuatu kepada Allah apa-apalah, dan kita nak menggunakan sebagai amal soleh. Contohlah kata tiba-tiba kereta breakdown dekat Pemborneo, kan? Tapi tiba-tiba tak tahu macam mana nak minta tolong ni kan. Keluarga semua jauh kat Kuching, breakdown dekat dah dekat mana tu? Dekat Daro ke mana kan? Katalah kan. Jadi macam mana? Waktu tu doa kepada Allah dan menggunakan amal soleh. InsyaAllah akan ada. Sebutlah apa-apa amal soleh yang yang kita pernah lakukan. Benda ni pernah ada Bani Israel yang melakukan perkara ni. Bila mereka tersekat dekat dalam satu lubang, dalam gua ada batu tertutup. Jadi tiga-tiga orang ni tersepit kat dalam tu, tak boleh keluar. Maka mereka berdoa dengan menyebut amal soleh mereka. Ya Allah, dahulu aku ni pernah ada seorang sepupu yang aku suka sangat, tapi dia tak nak kat aku. Jadi satu hari dia datang pada aku, dia minta nak pinjam aku berapa, 1,000 dinar ke apa, 100 dinar ke apa. Jadi aku bagi dengan syarat dia kena tidur dengan aku. Lalu aku bagi, dia pun setuju, aku pun bagi duit tu.
Pernah dengar tuan-tuan pasal hadis ni? Pernah kan? Tak pernah kan? Sambung sikit lah. Saya nak sambung cerita tiga-tiga panjang kan? Yang ni je lah saya sebut. Jadi bila sampai masanya, maka aku pun meminta lah bahagian aku. Bila dah sampai aku dekat atasnya, lalu perempuan ni pun berkata, bertakwalah kepada Allah. Lalu aku teringat tentang takwa kepada Allah, lalu aku takut dan aku tak melakukan zina tu, dan aku halalkan segala duit yang aku bagi kat dia. Maka kalau ada kebaikan pada tu, ya Allah, lepaskanlah kami daripada tempat ni. Maka terbukalah pintu gua tu sikit. Dan akhirnya tiga-tiga doa menyebut pasal kebaikannya, dan kemudian mereka dapat keluar. Ini tawassul dengan amal soleh yang kita pernah lakukan. Dan yang ketiga, tawassul dengan nama Allah, menggunakan Asma'ul Husna. Contohnya kita nak minta keluasan rezeki. Ya basit, wahai yang maha luas. Kan? Ya Sami' yang maha mendengar. Ataupun macam contoh kita doa dalam kunut nazilah kan selalu imam baca apa nama tu? Ya Muntaqim yang maha membalas, ya Jabbar yang maha perkasa kan, ya Fa'alu lima yurid yang melakukan apa sahaja yang dikehendaki. Minta macam tu. Ya Aziz apa semua kan. Doalah kita menyebut dengan nama Allah. Ini antara cara berdoa yang efisien. Kita menyebut nama Allah dengan nama menggunakan Asma'ul Husna. Nak minta Allah ampunkan dosa kita. Ya Ghafur. Kan? Ya Ghafur yang maha pengampun. Ighfir dhunubi. Ampunkanlah dosa aku. Jadi ini tiga yang kita boleh gunakan tawassul dengan amal soleh, dengan orang soleh yang masih hidup, dan juga dengan siapa nama Asma'ul Husna. Adapun berdoa dengan tawassul dengan orang yang dah mati, pergi kubur tank. Tahu kan, orang situ kan kubur tank nak yang famous. Minta kat tank apa semua tu. Tu tak boleh lah tuan-tuan. Tak payahlah. Walaupun tawassul lah kan, ya Allah berkat kesolehan oteng, kita kata kan, bagilah aku gini-gini. Tak payahlah, sebab dia dah meninggal kan. Jadi lagi pula yang masalah yang paling teruk adalah apabila minta direct kat kubur tu. Oteng aku nak exam, bagi lulus, bagi cemerlang. Ni lagi jadi syirik. Ni bahaya ni. Jadi kita paling selamat kita gunakan yang tanpa khilaf tadi, tiga tadi tu. Apa dia? Yang tu, yang ni ada isu dia lah. Tawassul dengan Nabi Muhammad. Macam mana? Yang ni ada khilaf. Ada sebahagian yang tak membenarkan. Ada sebahagian kata boleh. Sebab dia Nabi. Jadi berdoa dengan Nabi, bertawassul dengan Nabi okey. Ada sebahagian kata tak boleh. Macam contohnya, sebahagian berpendapat kata tak boleh sebab Umar bin Al-Khattab, apabila kemarau pada zaman Umar tak bertawassul dengan Nabi. Umar tawassul dengan pakcik Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi cakap dahulu doa Umar, ya Allah dulu kami berdoa dengan Nabi kau. Tapi sekarang ni Nabi dah tak ada, maka kami berdoa dengan pakcik kepada Nabi SAW. Jadi tawassulnya menggunakan Abbas. Yang ni ada khilaf lah. Ada sebahagian yang membenarkan, ada sebahagian yang kata tak boleh. Okey. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan berkaitan dengan doa ni, yang paling utama jangan malas doa. Ni paling utama. Dan kita belajar pasal doa ni banyak dah. Kita sebut adab berdoa, cara berdoa, cara angkat tangan macam mana, nak angkat macam ni ke sini ke, ada sebahagian yang angkat macam ni ke, kan? Ada siap pusing lah apa kan. Yang paling utama jangan tak doa lah. Ni yang paling rugi. Sebab kebanyakan masalah kita adalah kita malas nak berdoa. Kurangnya kita mendoakan satu sama lain, kurangnya kita berdoa untuk keluarga kita sendiri, berdoa untuk diri sendiri. Ini kurang. Kadang-kadang kita terlupa. Jadi biasakan berdoa kepada Allah walaupun benda yang kecil. Kunci lupa letak mana, ya Allah aku lupa kunci letak mana ni, hilang ni nak pergi kerja ni, tolonglah bagi jumpa balik ya Allah. Minta, insya-Allah jumpa. Kalau terlupa doa tu yang tak jumpa tu, pagi tu masa tu, itulah lambat tu, cari tak jumpa kan, lupa nak doa. Kalau doa insya-Allah jumpa lah masa. Jadi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah kita berhenti setakat ni. Kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.